periksa. Dan memang seorang yang bagus lah mereka ni, sehingga akhir-akhir umurnya pun masih lagi mu'allaqatun bil masjid, masih hatinya bergantung dengan masjid, sehingga hari-hari terakhir tu dia minta dia nak pergi jemaah masjid tak jauh mana lah. Isteri dia kata kalau dia pergi dia nak jemaah dengan siapa? Isteri dia kan. Di mana isteri dia pun seorang yang bagus juga. Jadi dia jemaah dengan isteri dia lah, dengan apa nama hujah isteri dia kata dia pun tak lambat lah kimo kan, maknanya tahap yang ni dah kan. Jadi dia kata ni dia nak jemaah dengan siapa dah kan. Maknanya yang disangka dekat dengan kematian itu banyak, yang jauh, yang disangka jauh dengan kematian itu yang hampir kepada kematian. Dan janganlah kita menyangka bahawa kita jauh daripada kematian, kerana mati itu tidak diukur pada sakit, mati itu tidak dikira pada kemiskinan, kepapaan dan sebagainya, kesusahan. Orang susah pun kadang-kadang umur dia panjang, orang kaya pun kadang-kadang umurnya pendek, orang sihat pun kadang-kadang umurnya pendek. Berapa ramai yang kita tengok orang yang mati dalam keadaan dia adalah ahli sukan, dia adalah orang yang menjaga kesihatan, dia adalah orang yang sangat prihatin kepada kesihatan, penjagaan kesihatan dan sebagainya. Tapi yang pastinya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup, yang bernyawa pasti akan bertemu dengan kematian. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita di kalangan orang yang di akhir-akhir kematian kita dalam keadaan kebajikan. Dan saudara kita ni, Pak Tuan Syed ni, kita saksikanlah bahawa dia sedang dalam melakukan kebajikan kepada isteri dia. Dia bawa isteri dia ke hospital untuk dapatkan rawatan di sana. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat di mana kita berada, kita ingatlah pesanan Nabi, ittaqullah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana juga kamu berada. Kita sambung kelas kita ke surat 195 ayat 52, 53, 54. Masih lagi ayat menceritakan tentang orang munafik dan orang kafir. Sebab itu pagi ni kita baca surah Al-Munafiqun dalam solat kita. 195 muka surat 195 ayat 52, 53, 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنتين salah. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. Duduk dalam kepala tu tafsir Qurtubi untuk main kepala. Baik, terima kasih Pak. Wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adab. Wa يصيبكم الله
amalkanlah hukum-hukum yang kita tahu kan. Ayyusibakum tu tidak amal lah, kena dengar. Mungkin pasal takut tak ada sampai tu yang laju. Kali lagi. Ayyusibakumullahu bi'adabim min 'indihi aw bi aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم لن يتقبل قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون
Qul hal tarabbasuna bina, qul hal tarabbasuna bina, jaiz munfasil, bina jaiz munfasil, huruf ma' bertemu dengan hamzah pada kalimah berasingan, illa juga ma' jaiz, illa tu satu kalimah, ihda tu satu kalimah, jadi ma' jaiz kena panjanglah. Kita baca alamat-alamat al-husnayaini. Ya, sebelum kita waqah tu ada ma'lin, tapi bila kita waqah sebelum huruf terakhir itu huruf ma', jadi kita baca panjanglah ma'lin sukun. Nahnu natarabbasu bikum, ay mimati bertemu dengan hamzah izhar syafawi, ay yusibakum. Idgham ma'al ghunnah kena dengarlah, ay panjanglah dua harakat. Yusibakumullahu bi'adabim, tanwin bertemu dengan mim, idgham ma'al ghunnah sekali lagi kena dengar, adabim min ain, nun mati bertemu dengan ain, izhar halqi ataupun izhar haqiqi, ain ikhfa, nun mati bertemu dengan dal, ikhfa haqiqi, indihi. Selepas pada hadamir ada hamzah maksilah tawilah, au maklin, au mulut bagi bulat, bibir mulut bagi bulat, au bi aidina. Fatarabbasu sekali lagi ma' jaiz munfasil, huruf ma' bertemu dengan hamzah pada kalimah berasingan. Inna ni setiap nun yang bersyaddah, setiap mim yang bersyaddah bacalah dua harakat. Dengung dan baca dua harakat. Bagi panjang sikit. Inna ma'akum sekali lagi. Mim mati bertemu dengan mim, kemudian atas mim ada syaddah pula. Bersangatanlah kena dengung. Inna ma'akum, tutup mulut apa-apa. Mutarabbisun mad arid lisukun. Qul an ikhfa haqiqi, anfiqu taw'an au karah, izhar au karhal, idgham bila ghunnah. Kita tak kata karhan, kita kata karhal, kita sambut tu lam, mana tanwin tu kita masukkan ke dalam lam. Karhal lah, seolah-olah tidak ada nun di situ. Karhan, asal dia ada nun, karhan ada nun kan, tapi dah kita idghamkan jadi nun tu kita masukkan ke dalam lam, jadi irhad, karhalla. Lai nun mati betul dengan ya, sekali lagi idgham ma'al ghunnah kena dengarlah, dua harakat. Lai yutaqabbala minkum, jadi setiap kali idgham baca dengan dua harakat, timbullah dengung ni tu. Kalau kita tak panjang tak dengung lah. Minkum, dua harakat, ikhfa haqiqi, minkum. Innakum atas nun ada syaddah wajib al-ghunnah, innakum mim mati betul dengan kaf, innakum mim mati izhar syafawi, mim mati betul dengan kaf, izhar syafawi, kuntum, tu baru ikhfa. Nun mati betul dengan ta, kemudian mim mati betul dengan qaf pula, izhar syafawi. Setiap hukum mim, setiap mim mati bila depannya tidak ada mim, tidak ada ba, izhar syafawi. Senang ya. Jadi tak payah dengung. Qauman, tanwin bertemu dengan fa, ikhfa haqiqi, fasiqin ma'ri li sukun, fa tu ma asli. Wa ma mana'ahum an, mim mati ada hamzah, bukan dia mim, bukan dia ba, ini izhar syafawi, izhar syafawi. An ikhfa, mim mati bertemu nun mati bertemu dengan te, nun mati bertemu dengan te, ikhfa. Tuqa qalqalah sughra tuqbala, minhum nun mati bertemu dengan ha, lagi tu izhar. Kata izhar saja tak apa, izhar haqiqi. Minhum mim mati izhar syafawi, mim mati bertemu dengan nun. Nafaqatuhum mat asli, tuhum illa izhar syafawi, illa ma jaiz, annahum
wajib al-ghuna annahum kafaru mimma tibdan kaf izhar syafawi kafaru billahi wa bi rasulihi maksilah qasirah wa la ya'tuna salata illa wa hum kusala mimati bertemu dengan kaf izhar syafawi kusala wa la yunfiquna mimati dengan fa ikhfa haqiqi yunfiquna illa wa hum karihun izhar syafawi karihun ma'ari sukun. Macam mana pantasnya kita kenal hukum, maknanya pantaslah kita baca dengan betul. Bila kita, sebab kita baca cepat kan, kita akan tengok ke depan. Jadi kalau pantas kita mengenal hukum, mana pantaslah kita baca dengan tepat. Maknanya kalau kita kurang pantas mengenal hukum, maknanya bacaan kita tu ada something wrong lah. Maknanya kan banyak harakat. Tapi tak apa, insya-Allah kita sedang menuju ke arahnya, insya-Allah kita sedang menuju ke arahnya. Jika sekiranya kita berusaha, selalunya pakar-pakar motivasi dia kata siapa merancang untuk berjaya, dia sedang menuju kepada kejayaan. Tapi siapa yang tidak merancang untuk berjaya, dia telah merancang untuk gagal. Bukan hadis lah. Ini kata-kata pakar-pakar motivasi daripada luar dan dalam negara. Dia siapa merancang untuk berjaya, sebenarnya dia sedang menuju kepada kejayaan. Semuanya kejayaannya sama ada dunia atau akhirat lah bagi kita orang Islam kan. Tapi siapa yang tidak merancang untuk berjaya, sebenarnya Muhammad dia telah merancang untuk gagal. Allahu Akbar. Ini masih lagi berkaitan dengan kisah kemarin, iaitu orang yang meminta izin untuk tidak hadir perang Tabuk kan. Di antaranya apa dah? Jad bin Qais mari ni yang kita cerita. Ada riwayat daripada Ibn Abbas, daripada Mujahid, Qatadah menyebutkan bahawa ayat ini memang cerita berkenaan dengan Jad bin Qais juga, walaupun ada di sana macam-macam lah di kalangan ulama ni. Kita melihat kepada pandangan Ibn Abbas, agak lebih tepat. Kenapa? Kerana Jad ni dia beralasankan banyak harta dia banyak harta nak kena jaga. Kemudian dia kata tak apalah, aku tak ada masalah, kata harta aku ni aku bagilah untuk perjuangan. Dia jadi berlapik kepada harta. Sebenarnya tuan-tuan, kita tak boleh lah berlapik kepada harta. Apa nak pergi mayang lah, jangan duk kacau aku. Sudah lah kan, masjid aku buat masjid, aku tak ada mayang dah. Betul ke tu? Lebih kurang macam tu lah. Cakap cepat dah. Okey, hampa nak apa pergi di masjid kan? Nak apa? Kapek? Okey, kita tukar bumbung tukar dinin ambil semua. Tapi hampa jangan duk kacau lah kalau aku tak pergi mayang. Boleh kalau gitu? Jad ni lebih kurang macam tu lah. Lebih Jad ni Jad bin Qais kan. Dia kata apa? Dia kata okey, tak ada masalah, aku minta izin tak mau pergi perang, tapi aku bagilah, aku support lah. Banyak mana nak apa aku bagi, tak ada masalah. Tapi cerita-cerita orang munafik yang kita sebut kemarin ni, kalau orang Islam intusibka hasanatun tasuhum, kalau kamu dapat kemenangan, akan menghiris perasaan mereka. Mereka rasa dengki, mereka rasa sakit hati. Tapi intusibka musibatun yaquluna qad akhadna amrana. Kalau hampa ditimpa kekalahan, ditimpa musibah, mereka seronok. Bahkan mereka menegakkan benang yang basah. Dia berkata, sebab tu kami tak pergi perang dah. Sebab apa? Sebab tahu dah kita kalah apa. Jadi macam itulah sikap mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala pesan kepada Nabi, begitu juga pesan kepada kita. Kalau ada orang yang bersikap begitu, kata ke mereka macam ni. Kata apa? Qul, kata ke mereka, hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Adakah hampa ni sedang menunggu-nunggu kami ni untuk dapat dua kebaikan? Kami ni ada dua kebaikan yang Allah janjikan kepada kami. Ihdal husnayain. Apa maksud ihdal husnayain? Mana dua daripada kebajikan
Maksudnya sama ada Allah Subhanahu wa taala, kata Ibn Abbas, seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, maksud dia ihdal husnaya ni sama ada kami dapat kemenangan di dunia ni. Elok tak? Bagus tak? Menang bagus kan? Macam yang berlaku dalam peperangan Badar, betapa manisnya kemenangan, dibawanya harta ghanimah dan berita gembira dibawa balik ke Madinah. Ataupun ihdal husnaya yang keduanya apa dia? Iaitulah Allah Taala matikan, maka kita matikan kita, kalahkan kita, makna kita mati syahid, maknanya kita dapat kebaikan di mana? Di akhirat. Apa dia? Mati syahid directly ke syurga. Tu kata ihdal husnain. Hampa tahu tak, yang hampa duk tunggu tu, kami ni, kalau kami dua takdir kepada kami dan dua-dua tu baik belaka. Mana perkataan ni? Maksud dia, hampa tahu tak, yang hampa duk tunggu tu, kan, sama ada kami kalah ataupun kami menang, dua-dua itu baik bagi kami. Sama ada kami menang, maknanya kami dapat kebaikan di dunia, ataupun kami kalah, kami akan dapat kebaikan di akhirat. Jadi dua-dua tu baik. Sebab itulah dalam hadis yang sahih yang selalu kita dah baca, ajaban li amril mu'min kullu amruhu khair. Amatlah menghairankan, mengagumkan urusan orang mukmin, semua yang ditakdirkan kepadanya adalah baik belaka. In asabathu sarra sabar. Kalaulah mereka ditimpakan musibah, mereka akan bersabar. Wa in asabathu sarra'u syakar. Kalau ditimpa kepada mereka itu kebaikan, mereka akan bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau ditimpa kepada mereka itu kemudaratan, keburukan, kecelakaan, mereka akan bersabar. Sebab itulah orang mukmin ni dia tak kisah apa Allah Taala takdirkan, baik belaka bagi dia. Sebab apa? Bagi mereka adalah apa dah? Itu semua adalah takdir Allah, macam mana yang kita ambil pada ayat kemarin. Qul la yusibana, kemarin ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakan tidak menimpa kami melainkan apa yang telah Allah Taala tetapkan, Allah Taala dah tentukan. Qaddarallah. Okey. Wa nahnu natarabbasu bikum. Kami pun tunggu hampa juga. Sama ada hampa kalah atas dunia ni ataupun nanti Allah Taala akan masukkan hampa ke dalam neraka Jahanam. Jadi kan kita berkat tunggu. Kita fatarabbasu, pakat tunggulah. Inna ma'akum mutarabbisun, kami pun nak tunggu juga. Lalu kita pakat tunggu. Kan kita pun macam tu juga jemaah. Tunggulah kerja kena buat. Jangan duk tunggu saja. Kan? Jangan duk tunggu saja. Macam orang tanah harum manis lah. Kalau dia ada bungkus, dia tak boleh tunggu saja, dia kena berulang dia tengok juga. Kata aku racun dah bungkus dah, aku tunggulah. Kan? Tunggu tengok. Bungkus saja. Bayar daripada sambung. Tunggu tinggal bungkus saja. Tak silat tinggal pokok saja. Bungkus boleh bawa. Tahu tak Maya? Hak yang paling suka bungkus tu dah. Hak ekor panjang. Hak ekor panjang dia tak ambil tak bungkus tu. Dia ambil bungkus, jadi tengok hak barulah sahabat kita. Allahu akbar. Dia tak ambil hak tak bungkus tu. Dia pergi ambil bungkus tu. Pandai sungguh. Mereka pun mengasuk sekolah lah, sekolah sukan pada kat kita ni kan, sekolahnya macam mereka pun masuk. Satu sekolah sukan tu, orang tak masuk ngaji dia pun ngaji dah. Allahu akbar. Inna ma'akum mutarabbisun, kami pun tunggu juga. Lain kita pakat tunggu. Tak ada masalah. Kemudian Allah memberi penegasan tentang sikap Lebay Jad tadi ni, Lebay Jad bin Qais tadi ni. Allah bagi penegasan ni, qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum. Ini perbezaan di antara orang mukmin dan orang bukan mukmin.
Kata kat dia, hang belanja lah, hang infak lah, hang sedekah lah, hang bagi lah tau'an, sama ada secara sukarela, secara rela, atau karan ataupun dipaksa, lan yutaqabbala minkum, sekali-kali tidak diterima daripada kamu. Maknanya apa yang mereka beri daripada kebaikan, daripada jakbin, lebih jak tadi ni, daripada khair yang diberi tadi ni sebenarnya adalah topping, lakonan, topping saja. Hakikatnya apa dia? Dia nak mengelak daripada, kerana dalam hatinya tidak ada kemuliaan. Betul tak puan? Jangan kita nak tengok lebih jak kita tengok juga lebih di pun kena tengok juga, lebih ya pun kena tengok juga. Jangan duk tengok lebih jak lebih di, lebih ya, semua lebih ni pun kena tengok juga, kena perhati kita. Adakah kita mari ke masjid ni, apa hati yang kita bawa? Hati kita tadi kita bawa, sebab di bawah tu ada berkaitan dengan kita juga. Di bawah tu ayat 40 54 lagi kita jumpa. Kenal lah kita pula. Nah, pasal apa? Pasal apa? Lan yutaqabbala minkum, selama-lama tidak diterima daripada kamu. Jumpa lan ni kan. Lan ni menafiul abadi, selama-lamanya dinafikan. Nah, tidak selama-lamanya tidak diterima daripada mereka. Pasal apa? Innakum, karena sesungguhnya kamu, kuntum adalah kamu, qauman, puak-puak, fasiqin, yang jahat. Hampa ni jenis jahat. Kalau jenis jahat ni tu salah. Hang buat lagu mana Tuhan tak terima. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Taala tidak melihat pada zahir kamu, tidak melihat pada tubuh badan kamu, tetapi Allah Taala melihat pada hati dan pekerjaan kamu. Sebab itulah Nabi SAW menegaskan, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niat, dan bagi tiap-tiap orang itu ganjaran, balasan, pahala ataupun keburukan ikut yang diniatkan. Kalau dia niat baik, baiklah. Nabi SAW bagi huraian lagi, Nabi kita, man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia dapatlah hijrah kerana Allah dan Rasulnya. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kalau dia berhijrah, seorang itu berhijrah kerana dunia, dia bolehlah dunia yang dia nak tadi ni. Au imra'atin yankihuha, ataupun dia berhijrah bermatlamatkan kepada perempuan, maka dia akan dapat perempuan itu. Tetapi fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, tapi hijrahnya tadi adalah dia dapat apa yang dia niat tadi ni. Kerana Allah tak ada. Macam kita mari masjid, balik kepada kita kan, macam kita mari masjid pasal apa? Adakah kita mari masjid, contohnya macam saya mari masjid nak jadi imam ya, tak jadi imam tak mari, dapatlah mari jadi imam lah kan. Jumaat mari nak bang ya, mari bang, boleh bang, lepas tu balik kosong, tak mau lah lagu tu. Macam tu agak mari pasal apa? Pasal nak bagi cukup sebari, nak bagi aku kalau aku tak pi tak cukup satu sah. Boleh lah sah tu penuh lah, tapi kita balik kosong, plau mai dai mami arai. Tidak dikerenakan oleh kerana, kena rujuk maya balik. Tidak dikerenakan oleh kerana Allah. Innakum kuntum qauman fasiqin. Dan Allah Ta'ala bagi penjelasan lagi pada ayat yang ke-54. Wa ma mana'hum, sebenarnya tidak ada yang menghalang an tuqbala minhum, daripada diterima, diberi ganjaran, diberi balasan baik, minhum, daripada pemberian mereka itu, nafaqatuhum, daripada infak mereka, segala sedekah harta yang mereka bagi, illa annahum kafaru billahi wa birasul, kecualilah kerana mereka bantah Allah, bantah Rasul. Habis itu kita duk tegas kat orang, jaga nak buat amal, jangan duk buat benda-benda yang Nabi tak suruh. Kerana kalau kita buat amalan yang Nabi tak suruh, kosong. Sebab Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Siapa-siapa yang bantah Rasul
yushaqiqir rasul, siapa yang lawan rasul, makna dia tak buat seperti mana yang rasul suruh, dia buat lain daripada apa yang rasul suruh, maknanya dia merasakan bahawa yang dia buat itu lebih baik daripada apa yang rasul bawa, nuwallihi ma tawalla, kami akan cenderungkan, pesongkan dia kepada apa yang dia nak. Dia jadi seronok, dihiasi, dia nampak elok lagi yang dia buat, dia nampak bagus lagi, dia akan perjuangkan, dia akan pertahankan, bermati-matian memusuhi yang lain daripada dia. Kemudian Allah kata apa? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Jadi macam inilah. Wa mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasul. Tidaklah yang menghalang mereka itu daripada diterima nafkah, kebaikan. Jangan kita buat baik Allah Taala tolak, jangan. Kita buat baik supaya dapat ganjaran. Sebab hakikat daripada kebaikan yang kita buat itu menuntut dua. Mesti ada dua pada imanan wa ihtisaban. Imanan iaitu dengan keimanan, dan ihtisab al-ajr min indillah, mengharapkan balasan pahala daripada Allah, bukan daripada manusia. Sebab itu kita menegaskan bahawa amalan itu mesti ada dua syarat untuk sah. Yang pertama apa? Ikhlas, tidak ada syirik. Yang keduanya ittiba', maknanya seperti mana yang ditunjuk contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi adalah rasul. Nabi adalah rasul. Kita kena faham elok benda-benda ni. Tak payahlah duk peduli benda-benda lain, kerana dia adalah penentu masa depan kita di dalam kubur lagi. Dalam kubur lagi. Macam mana yang Allah Taala takdirkan kebaikan kepada saudara kita kemarin. Kan? Pak Tuan Syed. Allahu Akbar. Penuh masjid, jemaah. Mari masya-Allah. Kata mari. Bukan sekat dia ada kerabat dia raja saja tak. Bahkan dia kan mari penuh masjid, mari masya-Allah tabarakallah. Orang besar, orang kecil, orang tua, orang muda, perempuan bodoh penuh. Ya. Allahu Akbar. Illa annahum kafaru billah. Kecualilah mereka kufur kepada Allah wa bi rasulih, dan kepada rasulnya. Wala ya'tuna salata, dan tidak mereka itu mendatangi salat, mana tidak mereka mengerjakan salat illa wahum kusala. Malas. Mari terpaksa aku ni kalau tak pergi lagi tak tanya lah itu mana orang ya ni. Ada ni. Negeri 9 kan negeri 10. Tanya. Bukan. Kita mari kerana kita nak benda tu, kita mencari iman. Sebab iman kita sangat teruk. Kadang-kadang dengan benda yang sikit saja kita kalah. Kan? Kadang-kadang bila raya, kan? Anak cucu beripun rumah kita dah jam lah. Tok Wan nak pergi mana? Tok Wan nak pergi masjid. Cik tak mau. Cik nak main dengan siapa? Tok Wan tak jadi pergi masjid. Jam. Ataupun ada orang mari rumah kata kita gagal. Mana kita gagal, tahu lah pengukuran iman. Kalau cara kita betul kuat, kita boleh ajak depa pula pi. Masuk waktu ni. Siapa dia nak pi masjid, jom. Sekat tu ya, tak payah dok paksa. Mungkin ajakan kita tadi menyebabkan depa terikut. Bila depa ikut kita boleh. Tu untung. Kita untung. Kalau 10 orang turut, dia semayang boleh 10, kita pun boleh 10. Kalau 10 orang 100. Jangan dok kira lah malaikat kira. Ini pekat dok bawa ke kereta pula dok kira tak. Hak tu kerana Allah Taala. Itu janji Allah kepada kita. Allah tak kecoh. Bukan kata depa mari dak. Kalau sekadar kita mengajak mereka pun sudah Allah Taala tu tulis. Soal depa ikut tak ikut itu soal lain. Soal lain noh. Ni tengok ni, termasuk kita lah ni maknanya. Maknanya kita pun kalau kita buat kebajikan dalam keadaan malas, tidak ikhlas, buat kebajikan dalam keadaan ada syirik padanya, maka tak diterima. Tak diterima amalan. Wala yunfiquna illa wahum karihun, dan tidak mereka menginfakkan kecuali dalam keadaan mereka itu rasa berat. Karih, mana rasa tak suka. Kita tutup pagi ini dengan satu hadis daripada Anas. Qala Rasulullah SAW, inna Allah la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali menzalimi seorang mukmin
kebajikan yang dibuat, maka diberi ganjaran baginya di dunia lagi, apatah lagi di akhirat. Wa ammal kafiru fayut'amu bihasanatin ma amila lillahi biha fid dunya hatta idza afdha ila al-akhirati lam yakun lahu hasanatun yujza biha. Adapun orang-orang kafir, dia buatlah kebajikan terang mana sekalipun, banyak mana sekalipun, bahkan kebajikan yang dia buat itu tidak dinamakan kebajikan, cuma dinamakan juga kebajikan meniru orang-orang mukmin. Dan di akhirat nanti bila dia pergi berjumpa Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun dilihat balasan daripada kebajikan yang dibuatnya. Hadis adalah hadis yang sahih. Jadi jaga-jagalah kita peluang yang Allah bagi kepada orang mukmin ni. Untung orang mukmin ni kalau dia senyum pun dah boleh pahala. Janganlah kita sia-siakan, kerana Nabi SAW selalu sebut kepada kita, la yahqiranna minal ma'rufi syai'a, la yahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu melihat memperlekehkan sedikit pun daripada amal kebajikan. La yahqiranna minal ma'rufi syai'a. Nabi kata jangan kamu memperlekehkan amalan kebajikan sedikit pun. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq, walaupun kamu hanya mengukir senyuman apabila bertemu dengan saudara kamu. Bayangkan tengok, Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang masyhur yang selalu kita sebut, kata al-imanu bid'un wa sittun aw bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 lebih atau 60 lebih. A'laha la ilaha illallah, yang paling tinggi sekali pada la ilaha illallah. Adnaha imatatil adha 'anit tariq, yang paling lekeh sekali ialah kita mencuci jalan. Maknanya kalau ada benda-benda ganggu jalanan kita, ada sampah ke, ada duri ke apa, kita bersihkan. Itu termasuk di kalangan orang yang beriman. Mana dia tu ada iman. Kalau orang tu dia bubuh tambah lagi tak tahulah, kan? Wal haya'u minal iman. Dan 60 lebih 70 lebih lagi tadi apa nama cabang iman tadi, Nabi kata malu, perasaan malu itu adalah termasuk daripada cabang-cabang iman. Mana kalau orang tu kalau tak ada padanya rasa malu, kan, tak mari masjid tak rasa malu, tak semayang tak rasa malu, dedah aurat tak rasa malu, maknanya orang itu dibimbangi iman sudah tidak ada padanya. Sebab dalam satu hadis yang lain Nabi SAW sebut kata, inna mimma yudrikun nas min kalami nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Di antara yang dijumpai daripada perkataan nabi-nabi terdahulu ialah apabila kamu tidak ada rasa malu, kamu buatlah apa yang kamu nak buat. Memang orang yang tak ada rasa malu, dia boleh buat. Kita tengok lala ni dalam Facebook tu, kan, dia bubuh gambar bini dia, iklan bini dia. Tak payahlah duk tunjuk muka kita ke orang. Kalau kita muka kita segak, alhamdulillah, syukur, tak payahlah duduk bangga-bangga diri, kan. Siap pula nak bubuh dalam gambar muka kita dalam tu, bersolek dulu. Tu dah nak abang kata kita ni menipu ya. Tak ada apa, tak sahlah. Ada setengah orang ni bangga dengan buat perbuatan-perbuatan macam tu. Sebenarnya kita meniru lah. Kita meniru gaya orang-orang bukan Islam. Jadi berhentilah daripada melakukan perkara-perkara yang ada syubhah, yang ada kekeliruan padanya, agar kita dipelihara dan disemai dalam diri kita iman. Bila disemai dalam diri kita iman, maka kita bajailah iman kita itu dengan apa? Dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah, agar iman kita itu semakin membesar. Akhirnya iman itu menjaga kita dan kita tidak perlu lagi menjaga iman tersebut. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.